Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, muslimin muslimat, tuan-tuan, para hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, para penonton, para pendengar channel Da'i Rukunun. Jadi pertama-tamanya marilah kita sama-sama insya-Allah merasakan sangat berterima kasih dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita masih dipanjangkan usia kita dan sempatlah kita bertaubat. Bertaubat dari dosa-dosa yang silam, yang dulu-dulu, yang sekarang dan di masa akan datang. Kita perlulah senantiasa bertaubat dan memperbaharui taubat kita pada setiap hari insya-Allah. Jadi kita bersyukurlah kita masih hidup lagi. Tak gitu? InsyaAllah pada petang yang berbahagia ini, izinkan saya yang lemah, yang daif, yang hina, lagi banyak dosa ini, mudah-mudahan saya diberi keberkatan, diberi rahmat untuk menyampaikan kuliah ini. Mudah-mudahan saya dilancarkan lidah saya oleh Allah Subhanahu wa taala, dibenarkan kata-kata saya ini insya-Allah. Iaitu satu tajuk yang akan saya bawa pada petang ini adalah hujah pukulan maut ke atas orang yang sombong kepada kebenaran. Isu Yakazah dan bab aib. Sekali lagi saya ulangi, tajuk saya pada petang ini adalah hujah pukulan maut ke atas orang yang sombong kepada kebenaran. Itu umumnya begitulah. Isu ini ada banyak, dia bersiri insya-Allah. Para pendengar, para penonton yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita sama-sama mengikhlaskan niat. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini adalah kebenaran insya-Allah. Jadi sebenarnya saya ada plan nak buat tajuk-tajuk yang lain lah. Tapi entah macam mana saya terlihat satu video ni. Jadi saya terpanggil untuk menjawabnya. Kalau saya tak jawab, ia menimbulkan fitnah. Ia menuduh apa yang saya perkatakan ini adalah dakwah ajaran sesat. Jadi kalau saya tak sesat, dialah yang sesat. Dia anggap ni sesat, mengarut katanya. Mengarut. Tak kenal maka tak cinta. Jauh hari juga yang mengenal manikam. Jadi bila dia ni tak kenal, maka dia mencemooh, mengherdik, mencerca, memfitnah. Secara tak sedar dia menghasut orang lain. Jangan percaya ni. Apa yang Ustaz Bakhtiar cakap ni jangan percaya. Bukan Ustaz pun, pakcik dia kata saya. Tak apalah dia panggil pakcik pun pakcik lah. Atuk pun boleh juga. InsyaAllah. Jadi saya nak kena jawab lah ni. Jawapan saya ini adalah berdasarkan dari video dan saya ambil yang mana saya rasa saya nak ulas lah dan dia bersambung insyaAllah. Durasinya lama, panjang lah. 1 jam lebih. Tapi saya nak ambil yang saya terlintas lah, saya dapat, saya catat, saya nak jawab insyaAllah. Tajuk dia apa? Hujah pukulan maut ke atas orang yang sombong. Kenapa guna orang yang sombong? Sebab dia rasa betul, dia sesatkan Fatah Tamimi, dia sesatkan Imam Mahdi. Imam Mahdi sebenar, Fatah Tamimi yang sebenar. Menurut versi dia lah. Jadi bagi saya pula, ini Fatah Tamimi sebenar, ini Imam Mahdi sebenar. Jadi bila dia sesatkan, dia tak anggap itulah Imam Mahdi sebenar, itulah Fatah Tamimi yang sebenar. Dia kata palsu, bohong belaka tu. Dan dia kata macam-macam lagi. Maka menjadi kewajipan kepada saya untuk mempertahankan, bukan yang palsu. Buat apa saya nak pertahankan yang palsu? Buat apa saya nak pertahankan yang sesat? Kalau sesat, saya akan kata sesat. Kalau palsu, saya akan kata palsu. Kalau benar-benar sesat.
kalau benar-benar palsu. Kalau tuan-tuan rasa ustaz ni benar, ustaz ni cakap benar ni, saya yang salah, pergilah dekat dia. Pergilah bai'ah dengan ustaz ni. Ustaz yang menuduh Fatah Tamimi wasi saya ni tak betul, sesat. Imam Mahdi wasi saya ni tak betul, sesat. Pergi dapatkan ustaz ni. Ustaz, kami nak bersama dengan ustaz. Ustaz ni pemimpin kebenaran ke jemaah kebenaran. Tidak, kata ustaz ni. Mungkin begitulah gamaknya. Bukan, saya bukan jemaah kebenaran. Saya bukan pemimpin kebenaran. Saya ni ustaz biasa je. Kami nak bai'ah ni dengan ustaz ni. Nak ikut ustaz. Habis mana satu jemaah kebenaran? Entah, saya tak tahu. Sudah tak tahu pula. Mana dia kebenarannya? Mana dia Fatah Tamimi yang satu tu mana? Mana dia Imam Mahdi yang satu tu mana? Kebenarannya tidak dua, tidak seribu, tidak sejuta. Satu je kebenaran. Kebenaran mana yang satu ni ustaz? Kami nak ikut ustaz. Kami tak nak ikut yang sesat. Kami tak nak ikut yang palsu. Tentulah nak ikut yang benar. Jadi mana ustaz? Tunjukkan. Manalah saya tahu. Tapi saya tahu ustaz punya wasi ni Fatah tak betul. Imam Mahdi ustaz ni tak betul. Fatah Tamimi ustaz ni tak betul. Dia kata kat saya macam itulah. Gambarannya begitulah. Jadi yang betul ustaz, kami nak ikutlah. Mana ustaz punya Fatah Tamimi? Mana ustaz punya Imam Mahdi? Nak ikut. Kalau ustaz punya kata pemuda Bani Tayyim, bukan Bani Tamim, mana Bani Tayyim tu mana? Katakan macam tu. Bismillahirrahmanirrahim. Walaupun mula-mula tadi dah bismillah, dalam hati pun insya-Allah dah dihubungkan insya-Allah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ulangi lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Kebenaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada peringkat permulaan. Siapa bawa kebenaran tuan-tuan? Nabi bawa. Nabi yang ada mukjizat, Nabi yang sempurna. Sempurna orangnya, peribadinya, masya-Allah, akhlaknya number one. Segala serba-serbinya elok, tepat, bagus, cantik. Ada mukjizat lagi pada peringkat permulaan, dituduh sesat. Nabi bawa apa? Kebenaran. Kebenaran itu datangnya daripada siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Dituduh sesat. Jadi kalau Nabi bawa kebenaran, siapa pun bawa kebenaran, di antara ciri-cirinya adalah dituduh sesat. Maknanya benda tu pelik. Hai, Nabi lawa, handsome, bawa kebenaran pun dituduh sesat. Tu Nabi tu, subhanallah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bada'al Islamu ghariban wa sayaudu kama bada'a ghariban fatuba lil ghuraba, rawahul Muslim. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Islam mulai berkembang dalam keadaan asing. Nabi bawa Islam asing, pelik. Apa yang dia bawa tu kebenaran lah. Dan ia akan kembali asing. Ni dah akhir zaman sebelum kiamat. Orang bawa kebenaran asing, pelik. Sesat, orang tuduh sesat. Maka beruntunglah orang-orang yang asing. Maka beruntunglah orang-orang yang asing. Ini satu dalil, petunjuk dah. Bila dia orang kata kita sesat, tak betul. Ramai pula orang tikam, cucuk, perli, ketawa, sinis, hentam, kutuk, fitnah, macam-macam lah. Dia orang kata jemaah kebenaran ni sesat. Sekarang kita dengar pula kisah anak murid Imam Asy-Syafi'i. Satu hari anak murid Imam Asy-Syafi'i bertanya kepada gurunya, "Wahai Imam, nanti di akhir zaman kelak akan lahir ramai pemimpin yang zalim. Jadi bagaimana kami ingin tahu akan pemimpin yang berjuang pada landasan Islam yang betul?" Maka apa kata Imam Asy-Syafi'i? Imam menjawab, kalau kamu ingin mengetahui, kamu carilah pemimpin yang banyak panah. Yang banyak panah-panah fitnah menuju kepadanya. Maka kamu ikutlah pemimpin yang difitnah banyak itu. Sesungguhnya dia sedang berjuang di jalan yang benar. Itu isyarat, itu petunjuk. Jadi ketika mana akhir zaman ramai pemimpin yang zalim. Jadi ni akhir zaman, kita jangan ambil satu negara, ambil seluruh dunia biar adil. Banyak pemimpin zalim ke? Tak zalim. Umumnya banyaklah pemimpin yang zalim. Jadi bagaimana nak tahu pemimpin tu berjuang Islam tu betul ke tak betul, sesat ke tak sesat? Maka Imam Syafi'i kata, kalau kamu nak tahu, kamu cari pemimpin yang banyak panah-panah fitnah. Jadi yang banyak
panah-panah fitnah tu ustaz tu kah? Ustaz yang menuduh ni wasi saya ni tak betul. Ustaz tu kah? Banyak orang tuduh dia tak betul. Ada orang tuduh ustaz ni tak betul, sesat. Hari-hari dia kena tuduh macam tu ke? Nampak okey, steady, confident dia. Jadi pemimpin yang banyak panah-panah fitnah menuju kepadanya, maka kamu ikut pemimpin ni. Tapi nampak macam pemimpin yang Ustaz Bakhtiar cakap ni macam tak betul je. Macam hurafat, macam mengarut je. Kajilah. Kajilah secara adil gambarannya sebagaimana mahkamah di padang mahsyar. Itu nak bagi kita takut, nak bagi kita gerun. Supaya kita ni nak menilai kebenaran, kena berhati-hati. Nak menilai kesesatan juga kena berhati-hati. Kena sungguh-sungguh serius minta petunjuk. An Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'ti 'ala an-nas zaman as-sabir fihim 'ala dinihi qalqabid 'ala al-jamri, akhrajahu at-Tirmizi. Daripada Anas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan datang kepada umatku suatu zaman di mana orang yang berpegang kepada agamanya laksana menggenggam bara api. Jemaah kebenaran, dia bawa kebenaran, benda yang benar. Tapi oleh kerana akhir zaman, zaman jahiliah kali yang kedua, sebagaimana zaman Nabi SAW, Nabi itu simbol kebenaran, bawa kebenaran, orang kata sesat. Jadi sejarah kembali berulang. Bila ada jamaah kebenaran, bukan sesat. Kalau sesat, kita pun kata sesat. Dah sesat, buat apa ikut? Yang sesat tu nak bawa kita ke neraka. Takkan kita nak ikut? Habis yang benar tu mana? Tanya ustaz tu. Yang benar tu mana? Kami nak ikut lah. Kalau yang wasi Ustaz Bakhtiar ni, Imam Mahdinya tak betul, Fatah Tamiminya tak betul, makna ustaz punya betul lah. Mana dia? Kami nak tengok. Imam Mahdi tu nasabnya, gelarannya mana? Fatah Tamimi tu mana? Fatah Tamimi yang saya katakan ini, bahawa dia ini daripada Malaysia tidak mustahil. Itu tak salah pun. Keturunan Arab. Sebab apa? Datuk Nabi yang ke-10 tu namanya Fihir bin Malik. Dia mempunyai isteri. Fihir bin Malik ni nama lain ialah Quraisy. Isterinya Laila binti Haris bin Tamim. Jadi itulah dikatakan bahawa Fatah Tamim ini ada keturunan. Keturunan Bani Tamim. Keturunan. Bukan makna bila Tamim memanglah asal daripada Arab. Keturunan macam Said lah Habaib. Akan itu pun tak faham. Mengaji nampak macam tinggi benar. Balik kepada hadis tadi. Kata Nabi SAW, akan datang kepada umat aku satu zaman di mana orang yang berpegang kepada agamanya laksana menggenggam bara api. Jadi orang yang berpegang kepada agamanya laksana menggenggam bara api itu ustaz itu kah? Ustaz yang tuduh saya sesat, yang tuduh saya ni mengarut, yang tuduh Imam Mahdi saya ni mengarut, Fatah Tamimi ni saya punya ni mengarut. Diakah orangnya yang menggenggam agama tu macam bara api dia ke? Mana dia tu betul lah. Kita nak ikut dia kalau dia betul. Mana mursyid kamu? Mana guru kamu? Mana wasi kamu? Mana ciri-ciri jemaah kebenarannya? Dia ada pakai gelaran Fatah Tamimi ke? Atau kamu pun termasuk juga golongan yang sama seperti Wahabi? Iaitu ini At-Tamimi ni hadis da'if. Bani Tamim ni hadis apa? Hadis da'if. Bahawa sebenarnya Sayyidina Abu Bakar itu Bani Tayyim, bukan Bani Tamim. Jadi, kalau begitu kenapa Nabi Muhammad SAW menyatakan banyak hadis berkaitan dengan Fatah At-Tamimi, berkaitan dengan Bani Tamim? Kenapa tak kata Bani Tayyim saja? Cuba jawab tu. Kenapa Sayyidina Abu Bakar ni Bani Tayyim, tapi cerita kehebatannya Bani Tamim, Bani Tamim, Bani Tamim. Kenapa? Kenapa jadi macam tu? Kalau dia ikuti video saya yang sebelum ni, kisah tentang keturunan ataupun nasab Sayyidina Abu Bakar, dia akan tahu. Jadi nak jawab persoalan sesat tak sesat ni, kena tengoklah video. Kena hati tu. Hati tu merendah diri. Nak tahu kebenaran. Nakkan dapat kebenaran. Bukannya tengok pun tak habis apa semua. Ini dah. Sebab hati tu dah benci sangat. Dah memang dah simpan dalam hatinya tu. Wah, ini salahnya. Garantinya. Gambaran tu garanti sesatnya. Maka dia pun sedap bantai aja. Bidasan saya yang seterusnya. Tugasan atau kerja menentang ajaran sesat ni bukan kerja semua orang.
Kalau pemimpin sekalipun, ini kerja pemimpin. Kerja ulama, ulama yang macam mana, pemimpin yang macam mana. Yang man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi fa illam yastati' fa bilisanihi fa illam yastati' fa biqalbihi wa zalika adaful iman atau kama qala. Tu yang macam mana? Jadi nak menentang ajaran sesat ni, orangnya macam mana? Kalau orang awam, lebih-lebih lagi kalau dia tak ada ilmu, jahil murakab, macam mana? Kailnya panjang sejengkal. Lautan dalam yang nak diduga. Kita ingat kita dah habis ngaji dah. Kita ingat ilmu kita dah muktamad dah betulnya. Kita tak boleh menafikan kuasa Allah yang nak bagi ilmu pada seseorang tu. Kadang-kadang ilmu pada seseorang tu lebih tinggi daripada kita. Kita yang syok sendiri je. Sebab itu kita berani mengatakan bahawa di akhir zaman. Tahu tak akhir zaman? Akhir zaman ni zaman terbalik. Orang baik dianggap jahat. Orang jahat dianggap baik. Yang benar dianggap sesat. Yang sesat dianggap benar. Jadi perkara ini berlaku pada ustaz jugalah. Pada ustaz tu yang menuduh ni. Fatatami wasi saya, Imam Mahdi wasi saya, tak betul. Pergilah dapatkan dia, bai'ah dengan dia. Kalau dia benar lah. Kalau tak akhir zaman, zaman fitnah, dia terbalik. Kita mati hidup balik. Sesak ni, sesak ni, sesak ni. Tiba-tiba betul. Terkejut kingkong mika. Terkejut beruk. Sebab tu kena adil. Adil tu pergi dapatkan jemaah kebenaran ni. Tanya secara hikmah. Bincang. Soal selidik. Tanya betul-betul. Jangan dengar cerita orang laporan orang. Nama pun zaman fitnah. Sebelum menilai sama ada suatu itu sesat ke, ajaran itu sesat ke, kumpulan itu sesat ke, atau sebaliknya, perkara-perkara berikut sangatlah perlu diambil kira. Antara lain, kalau kita kata sesat, kita nak tahu juga yang mana tak sesat tu. Jamaah mana yang tak sesat tu? Jamaah mana kebenaran tu? Sebab akhir zaman ni orang mendambakan kebenaran. Orang nak bertobat, orang banyak dosa, nak bertobat, nak baiki diri. Mika jawab, oh yang ustaz ni tak betul, sesat, mengarut. Jadi, okey kalau benar-benar mengarut, saya pun bertobat. Kalau kufur kita mengucap, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, kita pun takut neraka. Tapi masalahnya, betul ke yang wasi ni sesat? Ingat ni akhir zaman, zaman fitnah. Saya ulang balik, yang baik dianggap jahat, yang jahat dianggap baik. Orang yang berjuang di akhir zaman macam genggam bara api. Siapa? Ustaz ni ke? Dituduh panah-panah fitnah ni tuju pada dia. Siapa? Ustaz ni ke? Setiap kejadian peristiwa terkait dengan tauhid dan sifat 20 sebenarnya. Pasal apa pula tak ada kena-mengena dengan sifat 20? Setiap peristiwa yang nak berlaku akan berlaku. Yang tertulis di Lauh Mahfuz. Semua dalam pengetahuan ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Dia sangatlah terkait secara langsung dengan tauhid, dengan akidah, dengan sifat 20. Kena yakin dengan kuasa Allah. Jangan kita bersandarkan kepada akal semata-mata. Hujah kita atau hujah saya ni bukan sekadar hujah tauhid. Banyaklah, banyak sudut. Salah satunya tauhid. Senang je saya tanya. Apakah mustahil bahawa Imam Mahdi yang sebenar tu ghaib? Apakah mustahil? Pasal apa tak boleh kait dengan sifat 20? Sabit atau terkait dengan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Mustahil ke Allah nak izinkan dia tu ghaib, Imam Mahdi tu ghaib? Saya tak kata bila mana Imam Mahdi tu maknanya diraibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah hukumnya? Harus dia raib, harus dia tidak raib, bergantung kepada ketentuan Allah. Soalnya sekarang ni ialah mustahil ke dia raib? Apa yang kita kena jawab? Tidak mustahil. Bila tidak mustahil tu apa hukumnya? Haruslah. Tidak mustahil. Takkan kata wajib kot. Wajib dia raib. Ataupun haram dia raib. Takkan macam tu. Mustahil ke dia raib? Tentu jawapannya tidak. Tidak mustahil dia raib.
Kalau kita kata mustahil dia gaib, itu menafikan kuasa Allah. Bila menafikan kuasa Allah, cacatlah tauhid kita, cacatlah akidah kita. Macam mana penceramah yang dikatakan hebat sangat, tiba-tiba tak pandai nak mengaitkan dengan tauhid sifat 20. Sifat 20 terpakai setiap saat, detik dan ketika. Kalau dah harus, maka kekal. Kalau sifat harus tu, kekalkan sifat harus. Saya tak kata mesti terjadi. Wakilnya, mesti jadi realiti. Benda tu harus berlaku. Adalah hujah lain. Nasabnya kita ada. Maklumat yang penceramahnya ada, yang ustaz ni ada. Itu baru sebelah pihak dia. Belum bertemu lagi. Jadi, dia baru dengar sebelah pihak. Mana boleh dapat kebenaran melalui sebelah pihak? Kena dua-dua lah. Kena berlaku adil. Dia 10 soalan, saya 10 soalan. Dia 20 soalan, saya 20 soalan. Dia 1 jam cakap, saya 1 jam cakap. Macam itulah baru adil. Kalau dia benar, kita ikut dia. Macam kalau dia benar, kita ikut dia. Kalau dia benar lah. Kalau saya benar, dia ikut. Dia ragu-ragu. Kalau Ustaz Bahtiar benar, aku tak nak ikut juga. Mana boleh macam tu? Bila kita kata perkara itu harus berlaku, mana tidak mustahil, kita kembali kepada kuasa Allah. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Saya tak kata mesti berlaku. Saya menggunakan hujah. Hujah dalil Quran, hujah logik, mantik, ia harus berlaku. Tidak mustahil. Kalau kita nak cakap tentang kebenaran, kita kata orang tu sesat, tiba-tiba pahaman kita ni sangat fobia. Anti tasawuf, anti tarikat, anti wali, prejudis karamah, prejudis ilham, prejudis mimpi, firasat, yakazah, semua kita anti. Macam percaya. Jadi saya kata Wahabi marah pula. Mika Wahabi ke? Wahabi ni satu fahaman yang begitulah. Watak ciri-cirinya. Benci ilham, benci mimpi, benci firasat, benci karamah. Tak benci. Tapi yang betulnya mana? Ilham, mimpi, firasat, karamah yang boleh pakai itu mana? Saya ambil contoh. Hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Anas radhiyallahu anhu qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ra'ani fil manam faqad ra'ani fa inna syaitan la yatamassal bi." Hadis hasan sahih. Hadis sahih Al-Bukhari. Diriwayatkan daripada Anas radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, barang siapa yang pernah melihat aku dalam mimpinya, bererti dia benar-benar melihat aku. Sesungguhnya syaitan tidak boleh menjelma dengan rupa aku. Dengar molek-molek. Dengar dulu, dengar. Jangan buat jump itu conclusion. Dengar dulu molek-molek. Barang siapa yang pernah melihat aku dalam mimpinya. Man ataupun man ni maknanya sesiapa. Sesiapa saja yang pernah melihat aku. Kalau melihat aku, dia melihat Nabi yang benar-benar melihat lah. Melihat Nabi yang benar-benar. Jangan kait ke lain mimpi, sedang main game ke, sedang antara tidur tak tidur mengantuk. Bukan itu ceritanya. Man ra'ani fil manam. Siapa yang bermimpi aku, makna aku Nabi. Itu ayat tu, statement tu, fakta tu, intipati dia. Jadi siapa yang mimpi Rasulullah benar-benar lah. Berarti dia melihat aku dalam jaganya. Dia boleh melihat aku dalam jaganya. Maka di sini kalau kita ragu, baru siasat. Kita ragu. Ini mungkin tipu. Siapa pun boleh dakwa mimpi Nabi. Betul. Siapa pun boleh dakwa mimpi Nabi. Betul. Jadi siasatlah. Jadi tentang Fatah Tamimi ini siasat. Fatah Tamimi ada di mana? Di Singapura ke? Di Indonesia ke? Di Brunei ke? Di Amerika ke? Lana siasat. Di mana saja Fatah Tamimi yang sebenar dia kata Yakazah ni. Siasat. Siapa peribadi Fatah Tamimi yang sebenar ni? Dia ni benar-benar wali. Benar-benar orang baik. Sembayangnya, ibadahnya, tauhidnya. Memang nampak jelas-jelas. Udah Mika tak percaya. Muda lagi. Itu yang panggil pakcik tu. Jadi atuk ni nak nasihat cucu. Mika muda lagi. Jadi kita tak kenal. Tak kenal maka tak cinta. Jadi kita tuduh bukan-bukan. Sebab kita tak benar-benar merendah diri, tanya, tengok peribadi dia. Macam ni Fatah Tamimi. Baru aku tahu. Jadi kalau begitu aku percayalah dia tu Yakazah. Jadi kita tengok peribadi dia. Kalau dah tolak, tak gitu ke cara dia? Bulan bila dengar je Yakazah, tolak, mengarut. Ini ahli sunnah wal jamaah apa? Kalau Wahabi betul lah. Wahabi memang begitu. Dia lebih nak menolak. Jadi kalau
Ahli Sunnah wal Jamaah nak mencari kebenaran, nak menolak kesesatan, biar betul-betul Ahli Sunnah wal Jamaah yang suka wirid, suka selawat, suka tasawuf, suka tarikat. Ini anti tarikat, anti mimpi, anti yakazah. Bukan tak ada yang mengarut, memanglah ada yang mengarut, ada yang tak betul. Tetapi tanyalah, mana pertanyaan kamu? Mana siasatan kamu? Mana keadilan kamu? Konon-konon nak bercakap soal akidah, soal akal yang waras. Tapi bila bercakap sesuatu perkara yang ada kaitan dengan akidah dan akal yang waras, seolah-olah mereka tak faham akidah, tidak faham tauhid dan bercakap seperti orang yang tidak waras pemikirannya. Ini benar-benar berlaku. Sekarang ni, Nabi Isa alaihissalam ghaib. Itu hujah tu. Dia diangkat ke langit. Ghaib lah. Sekarang ni, Imam Mahdi ni dia bawah. Ranking dia, makam dia bawah sikit daripada Nabi Isa. Yang tu Nabi tentulah dia lebih dahsyat. Jadi kalau Nabi Isa di bawah, dia bukan Nabi. Nabi Isa pun mahu dibunuh oleh orang Yahudi. Israel nak bunuh Nabi Isa. Yang dia ni tokoh kebenaran di akhir zaman. Jadi Imam Mahdi dari segi logik, banyak lagi hujah lain. Dari segi logik, dia pun patutlah ghaib. Sifu aku, tok guru aku pun lebih dahsyat lagi, lebih hebat lagi. Nabi pun ghaib, takkan? Dia tak ghaib, dia pun ghaib lah. Jadi apa hukumnya? Harus. Maknanya tidak mustahil. Bukan saya kata mesti ghaib. Tak ada kata begitu. Wajib ghaib. Tidak macam itu. Maka hukumnya harus. Kuasa Allah. Sifat 20 dah tu. Ngaji tak sifat 20 ni? Faham tak? Kenapa kita katakan begitu? Sebab ada orang yang dah bermimpi, yang dah beryakazah. Jadi mereka tak percaya, tanyalah siasat. Nak niat dengan niat nak cari kebenaran. Betul ke di sekian tempat? Betul ke di Indonesia tu? Carilah sampai dapat. Oh betul rupanya. Betul ke dia pakai gelaran macam ni, nama sebenar apa? Siasatlah yang sebenarnya. Jadi kalau dah tak percaya, ini karut. Yang betulnya mana? Saya pun nak mencari kebenaran juga, yang nak yang betul, bukan nak yang palsu. Berapa nak yang palsu? Berapa nak mendewa-dewakan yang palsu, yang sesat tu masuk neraka? Mika tahan ke masuk neraka tu? Tak tahan kan? Sama lah macam saya. Udah sama macam saya takut neraka. Carilah kebenaran tu. Jangan mudah mana cakap, yang ni tak betul. Yang ni nasabnya tak betul. Yang ni orangnya tak betul. Okey, tak betul. Yang betul mana? Aku nak ikut. Tak ada juga. Takkan macam tu. Macam mana seorang yang kononnya ilmiah sangat, tapi tak pandai nak mengaitkan sesuatu dengan akidah, dengan tauhid, dengan sifat 20. Satu lagi, setelah kita mengetahui, katalah jamaah Islam, mana-mana tak kira, bukan Malaysia aja, mana-mana aja. Kebenaran tu kalau dah Mika tak percaya, kalau ustaz tu dah tak percaya, jemaah mana-mana Islam lah yang buat ekonomi contohnya, yang tersusun struktur organisasinya, kita tak boleh nilai, tak boleh pandang, itu bukan ukurannya. Sebab akidahnya rosak. Tanyalah, siasatlah. Betul ke akidah kerja rosak atau akidahnya betul? Sebab itulah berkat. Sebab itulah berkat sampai ada ke seluruh dunia. Patut fikir macam tu. Bukan mana yang ni tak betul. Baik kita pandang ke barat, ke Amerika. Tu macam tu ke cara fikir? Ini dah macam ada corak Wahabi. Orang yang bertawasul, kita baru Islam, baru tauhid rububiyah namanya. Belum lagi tauhid uluhiyah. Belum lagi beriman dengan tauhid uluhiyah. Sebab ada masih lagi tawasul yang syirik. Jadi makna orang kafir tu lagi bagus daripada orang Islam. Abu Jahal tu, Abu Lahab tu lagi bagus lagi daripada orang Islam. Macam tu. Sebab itu kita ekonomi tengok, kita tengok ekonomi Amerika. Macam tu ke cara fikir kita? Apa artinya cakap-cakap yang sebegitu tu Ustaz? Selalunya, biasanya bila orang tu buat ekonomi Islam, itu Islam, ini Islam, seluruh dunia Islam. Tengoklah tauhid dia. Tengok tauhid dia, tanyalah. Fas'alu ala zikri in kuntum la ta'lamun. Jangan jump into conclusion. Terus buat kesimpulan. Tahu tak ni akhir zaman? Tahu tak tabayun? Tahu tak siasat? Kan hadis saya baca di Bada' al-Islamu Ghariban. Islam itu pelik. Mula-mula orang tolak. Nanti Islam dah, kebenaran dah datang, barulah kita tahu. Barulah kita menyesal seumur hidup. Jadi kita ni dah banyaklah benda tak elok yang masuk dalam hati perut kita ni. Sudahlah tak faham. Suuzan, sangka buruk. Selalu prejudis. Mempunyai persepsi negatif. Ini boleh jadi juga terkait dengan dosa-dosa.
Saya tak kata dan saya pun tak rasa saya lagi bagus daripada ustaz tu. Tapi yang salah ucapan dia, kata-kata dia, saya kena sanggah. Tu dari segi syariat. Yang baik, yang buruk datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dari segi syariat, la ta'ata li makhluk fi maksiatil khaliq. Yang salah. Man rada bi kufrin. Jadi yang cakap salah kita kena sanggah lah. Jadi setakat tu lah dulu. Saya sambung lagi siri yang seterusnya. Nampaknya dah setengah jam dah. Cukuplah. Ada banyak lagi siri insya-Allah. Jadi ampun maaf daripada saya. Mudah-mudahan yang ustaz ni yang panggil saya Pak Cik, ini atuk nak bagi nasihat pada cucu. Jangan kita berlagak sangat, jangan kita sombong. Jangan kita sombong. Rasa ni kita betul. Merendah diri tu. Tawaduk tu kena ada. Dalam Islam, apa yang Fatah Taimiyah ajar, tidak boleh rasa diri kita ni, dengar molek-molek, lebih baik daripada orang lain. Ending kita tak tahu lagi. Saya pun tak rasa lagi bagus daripada ustaz ni. Boleh jadi ustaz ni lagi bagus daripada saya hal-hal lain. Tapi soal kebenaran yang bab ini, saya kena sanggah sebab tak betul. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.